Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المصنف, telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fasal ketiga, perenggan terakhir, muka surat 10. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala manfaatkan kita dengan Imam Haddad, dengan ilmunya dan dengan ilmu seluruh orang salih hingga hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Seburuk-buruk penyakit hati adalah sombong, bangga diri dan dengki. Bagaimana sifat takabur dan sombong boleh menyelaputi dalam jiwa manusia sedangkan ia mengenali dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diri hamba berasal dari air seni yang hina, sementara tidak lama lagi akan menjadi bangkai yang busuk. Seandainya ada sedikit kebaikan dan kelebihan, itu hanyalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mempunyai keupayaan dan kepandaian untuk memperoleh sifat itu. Sewajarnya dia merasa takut untuk bersifat sombong terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kelebihan itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, tidak mustahil kelebihan itu akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana rosaknya akhlak dengan menyamakan dirinya dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa lagi maha mulia dalam kebesarannya, Jalla Jalaluh wa Ta'ala azamatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat duduk bersama-sama pada pagi ini membahaskan tentang adab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana daripada awal perbahasan daripada kitab ini kita sebutkan bahawa jalan pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang murid, seorang yang berkehendak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan membersihkan dirinya daripada dosa ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas diberikan taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia berusaha untuk menutup pintu-pintu yang mana melaluinya masuk kotoran ke dalam hati manusia. Melaluinya datang kotoran-kotoran, kegelapan-kegelapan yang akan menjadi satu hijab ke atas diri manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila dia telah berjaya menutup daripada pintu dan tingkap yang mana melaluinya akan masuk kotoran dan kegelapan ke dalam hati, barulah dia berusaha untuk membersihkan hatinya. Kita buat perumpamaan seperti rumah yang mana telah dikotori dengan habuk-habuk dan sebagainya. Kalau kita bersihkan rumah tersebut tanpa kita tutup pintu dan tingkap, maka takut-takut kalau ada ribut kencang bertiupan akan masuk balik kotoran dalam rumah tersebut kalau pintu dan tingkap tidak ditutup. Maka perlu ditutup pintu dan tingkap tersebut, perlu menghalang, memberhentikan daripada perkara-perkara yang akan mendatangkan kotoran dalam hati sebelum hati itu dibersihkan. Dan apabila kita ingin membersihkan hati, kita akan dapati bahawa ada banyak perkara yang perlu kita perhatikan, beri perhatian untuk membersihkan hati. Kita perlu asingkan apakah masalah-masalah yang menyebabkan hati itu kotor.
perlu kita deal, perlu kita selesaikan satu demi satu masalah tersebut. Dan masalah yang terbesar yang menyebabkan hati itu menjadi kotor adalah kecintaan terhadap dunia. Kecintaan terhadap dunia merupakan perkara asas yang mana dengannya hati itu menjadi kotor. Dan daripada kecintaan terhadap dunia ini ada 4 sifat ataupun ada 3 sifat utama ataupun sifat yang paling susah untuk dibersihkan, diperbaiki, diubati, yang mana perlu kita beri perhatian terlebih dahulu. Barulah selepas 3 sifat utama yang merosakkan hati ini dibersihkan, barulah hati itu akan menjadi bersih. Dan kita telah bahaskan bahawa perkara pertama yang perlu kita bersihkan hati ini adalah daripada sifat takabur. Kita perlu bersihkan hati ini daripada sifat takabur, rasa bangga diri. Dan takabur ini ada 3 bahagian ataupun dia ada 3 stages. Dia ada 3 darjat. Darjat yang pertama itu perkara yang terkait di dalam hati, merasakan dirinya itu lebih baik daripada orang lain, merasakan diri itu lebih mulia, mempunyai kelebihan, mempunyai anugerah yang mana orang lain tidak mempunyainya. Jadi apabila idea tersebut dicampakkan di dalam hati, merasakan dirinya itu lebih baik dan dia melayan ataupun mengiyakan daripada sifat tersebut, maka sifat itu akan menghasilkan perjalanan hidup ataupun cara dia menjalankan kehidupan dia seharian, cara dia berinteraksi dengan sesama manusia. Apabila dia merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain, maka cara dia melihat orang lain, cara dia berinteraksi dengan orang lain akan berubah. Kerana apa? Kerana dia ada rasa diri dia ini lebih baik daripada orang lain. Dan sesudah dia berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang dia merasakan dirinya itu lebih baik dari orang lain, lama kelamaan apabila orang tidak melakukan ataupun tidak menunjukkan kehormatan kepada diri dia, maka mulalah perkataan-perkataan yang menunjukkan yang menunjukkan dirinya itu lebih baik daripada orang akan keluar daripada mulut. Yang mulanya start daripada hati, kemudian mengalir kepada interaksinya dengan sesama manusia, kemudian akan mengalir kepada perkataan yang keluar daripada mulut orang yang mempunyai sifat takabur tersebut. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada sifat takabur. Naam, dan kita sebutkan tentang apa yang berlaku kepada iblis, yang mana iblis itu disebabkan sifat takaburnya itu, sifat bangga dirinya itu menyebabkan dia terlempar ataupun terjatuh daripada pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia daripada seorang yang banyak ibadah, orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila penyakit itu masih ada di dalam hati walaupun dengan banyaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna melakukan ibadah sahaja tanpa memerhatikan dengan penyakit hati ini, ibadah tersebut tidak akan dapat menyelesaikan penyakit hati tersebut. Perlu ada usaha untuk menyelesaikan, untuk mengubati daripada penyakit hati itu, barulah ibadah itu akan mendatangkan manfaat.
Naam. Afwan. La ilaha illallah. Dan selepas apa yang berlaku kepada iblis, iaitu pada mulanya dia merasakan dirinya lebih baik, dan apabila dia enggan sujud kepada Nabi Adam, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu perbuatan ataupun interaksi dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia merasakan dirinya itu lebih baik daripada Nabi Adam, maka dia enggan untuk bersujud, enggan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang berlaku apabila penyakit itu berterusan, maka dia enggan, dia berterusan dalam melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan bahawa qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaan kamu ya Allah, maka aku akan menyesatkan mereka semua. La ughwiyannahum ajma'in. Kepada siapa dia mengatakan perkara ini? Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia mencabar keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi dekat sini kita mengetahui bahawa takabur ini akan menyebabkan seseorang itu melanggari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada penyakit hati, kemudian penyakit itu merebak kepada interaksinya sesama manusia, dan kemudian interaksi tersebut akan menyebabkan perkataan yang keluar daripada mulut seseorang itu yang menunjukkan hatinya mempunyai sifat takabur, waliyadzubillahi tabaraka wa taala. Dan takabur ini mempunyai hakikatnya. Maksudnya, apakah hakikat orang yang mempunyai sifat takabur? Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah orang yang mempunyai sifat takabur ini, dia merupakan orang yang tidak berilmu, ataupun dalam erti kata lain, dia orang yang jahil. Disebabkan itu, sebahagian daripada orang-orang salih mengatakan biqadri ma yazdadu fil insani minal kibr yazdadu fihi minal jahl. Mengikut kadar takabur seseorang itu di dalam hati, maka sebanyak itulah kadar kejahilan yang ada di dalam diri seseorang. Ataupun dalam erti kata lain, sebanyak mana takabur itu ada di dalam hati seorang, maka sebanyak itu jugalah keluar hakikat ilmu daripada diri seseorang itu. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan mengalihkan, sa'asrifu an ayati alladhi, tanda-tandaku, iaitu ilmu agama itu, daripada hati seseorang yang mempunyai sifat takabur di dalamnya. Maksudnya orang yang ada sifat takabur itu, dia tidak akan mempunyai hakikat kefahaman terhadap perkataan ataupun kalamullah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan apakah kaitan seseorang yang takabur itu dengan orang yang, apakah hakikat kejahilan itu dengan orang yang mempunyai sifat takabur? Orang yang sifat takabur itu, dia tidak mempunyai, terkadang dia tertipu dengan ilmu yang dia ada. Hadza minal jahl, yakni dia rasa dengan dia ada ilmu, dia lebih mulia daripada orang lain. Pada hakikatnya itu adalah kejahilan. Kerana apa? Kerana ilmu itu sama ada akan menjadi hujah kepada kita, ataupun akan menjadi hujah ke atas kita. Yakni mungkin akan menyelamatkan kita, ataupun mungkin juga ilmu itu akan menyusahkan kita di hari akhirat nanti. Lebih banyak kita mempelajari ilmu, maka lebih banyak yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang kita lakukan dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sepatutnya seseorang itu bersifat takabur dengan ilmu yang dia miliki. Imam Ghazali menyebutkan di dalam kitabnya Bidatul Hidayah, wailun lil jahili haitsu lam yata'allam. Celakalah orang yang jahil itu kerana dia tidak mempelajari daripada ilmu, dan celakalah bagi orang alim kerana dia tidak beramal dengan ilmunya 1000 kali. Maksudnya yakni orang yang mempelajari ilmu agama itu perlu lebih berhati-hati atas amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri dia. La ilaha illallah. Dan kita sebutkan bahawa
ramai orang-orang yang lebih alim di zaman dahulu, akan tetapi waliyadzubillah mereka tergelincir, iaitu maka janganlah tertipu dengan ilmu yang seseorang itu ada. Kemudian adakah seseorang itu dia nak takabur, dia rasa diri ni lebih baik kerana agama, dia rasa diri dia dah sembahyang, dia dah jaga sembahyang, dia dah jaga sembahyang awal waktu, takbiratul ihram bersama imam, dia bangun di waktu malam, dia telah istiqamah dalam mengerjakan amalan salih, ataupun daripada zahir amalan-amalan salih yang dilakukan. Akan tetapi kalau kita nak tanya, adakah dia dapat jamin apa-apa yang diamalkan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Siapa yang boleh jamin bahawa setiap amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala lah yang berikan taufik kepada kita untuk melakukan segala kebaikan. Kalau bukan kerana taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin kita dapat melakukan apa yang kita lakukan. Naam. Berkata seorang salih, dia kata, kalau aku mengetahui dengan yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menerima daripada satu tasbih yang aku ucapkan, maka aku akan bagi makan seluruh ahli penduduk Tarim ataupun kampung aku ini dengan makanan daging. Nak mengatakan betapa susahnya seseorang itu nak pastikan bahawa amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita perlu berharap ilmu itu, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rubbama tanzur ila al-insan tazdari. Terkadang mungkin seseorang itu melihat kepada orang lain dengan pandangan rendah, padahal orang yang dia pandang rendah itu hatinya lebih makmur, lebih mengingati Allah, lebih hadir bersama Allah Subhanahu Wa Taala berkali ganda berbanding hati orang yang pada zahirnya itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang satu orang dia tak beribadah kepada Allah, tapi hatinya mempunyai hubungan yang rapat, kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebutkan tentang ibadah sunat. Adapun ibadah yang fardu itu merupakan satu perkara yang wajib. Naam. Dan mungkin sahaja orang yang kita pandang rendah tu menjadi asbab kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita mendapat syafaat daripada orang yang kita pandang rendah itu. Waliyadzubillah. Jadi jangan kita pandang rendah kepada sesiapa pun. Bahkan kita sentiasa merasakan bahawa orang lain itu lebih baik daripada diri kita. Hatta dengan orang yang sedang bermaksiat. Adakah kita dapat jamin bahawa orang yang sedang bermaksiat itu dia akan mati dalam keadaan tersebut, sehingga kita nak merasa diri kita lebih baik daripada dia? Kita boleh membenci ataupun tidak menyukai daripada perbuatan amalan maksiat yang dia sedang lakukan, akan tetapi kita tidak membenci kepada orang tersebut. Naam. Mungkin sahaja sebelum dia meninggal dunia, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia dipilih untuk menjadi orang as-siddiqin, orang yang jujur benar bersama Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada kita. Mahupun mungkin kita berada dalam keadaan yang baik, akan tetapi adakah kita pasti ianya akan berterusan? Adakah kita pasti kita akan dapat istiqamah mengerjakan amal kebaikan ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ke akhir hayat kita? Walhasil, kita sentiasa mengharapkan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sekali-kali kita nak berbangga dengan ilmu yang kita ada. Jangan sekali-kali kita nak berbangga dengan amal ibadah yang kita melakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Berapa ramai manusia yang pada awalnya istiqamah dalam ibadah, akan tetapi kemudian dia tergelincir. Seperti yang kita sebutkan tentang iblis. Punya banyak ibadah yang dilakukan, akan tetapi disebabkan dia berbangga dengan ibadah dia, maka dia terjatuh. Bahkan bukan hanya dia terjatuh, yang ini tergelincir daripada melakukan ibadah, bahkan dia menjadi orang yang seorang kafir, orang yang sesat, orang yang menyesatkan orang lain. Faman takabbara 'alal ghair bil ibadah sayu'aqab 'ala tarkil ibadah. Jadi barang siapa yang merasa bangga dengan ibadah yang dia lakukan, yang si fulan ni bangga sebab aku baca Quran bagus, waliyadzubillah, takut dia akan diharamkan ataupun akan diazab dengan tidak membaca Al-Quran. Seorang ni dia solat, kemudian dia rasa solat dia lebih bagus daripada orang lain, takut-takut dia akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak dapat menjaga solat sunatnya. Masalan, sebagai contoh, berbangga dengan berpuasa, berbangga dengan sedekah dan sebagainya. Jangan sampai kita berbangga dengan amal ibadah yang kita lakukan. Kalau dengan ilmu dan ibadah itu
dilarang untuk kita berbangga dengannya, sedangkan kedua perkara ini, ilmu dan ibadah, merupakan perkara yang paling agung dalam agama. Bagaimana mungkin pula orang nak berbangga dengan selain daripada dua perkara ini? Kalau dengan ilmu dan ibadah pun kita tak boleh nak berbangga, apatah lagi dengan perkara-perkara dunia. La ilaha illallah. Yang mana dunia ini ataupun harta benda dunia ini, halaluhu hisab wa haramuhu iqab. Halal daripada perkara-perkara dunia ini akan dipersoalkan, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haram daripadanya akan diazab, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu di hari akhirat nanti akan dipersoalkan tentang setiap perkara yang diberikan itu sekali. Akan tetapi daripada perkara dunia, daripada harta-harta, dia akan disoal dua kali. Apa soalan daripada harta? Dari mana dia dapat dan ke mana dia infakkan harta tersebut. La ilaha illallah. Dan kalau kita nak berbangga dengan harta dunia, orang-orang kafir, orang-orang fasik itu lebih banyak harta mereka nak dibandingkan dengan orang-orang Islam. Orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, yang tidak mentaati perintah Allah, yang melanggari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, harta mereka lagi banyak. Jadi nak berbangga dengan dunia ni kenapa? Nak berbangga dengan kelebihan wang ringgit ini kenapa? Tidak ada keperluan untuk berbangga dengan harta dunia. Dan disebutkan bahawa khissatu syurakaiha. Dan orang yang diberikan banyak duit ini kebanyakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak menunjukkan betapa rendahnya, hinanya nilai dunia ini di mata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kerana sesungguhnya harta itu hanyalah satu tunggangan. Harta itu merupakan matiyah, satu tunggangan. Kalau kita bertaamul, berinteraksi dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada zatnya, harta itu tidak mempunyai apa-apa kelebihan sehingga kita perlu untuk bertakabur dengan harta tersebut. Kemudian mungkin orang bertakabur, merasa bangga dengan nasabnya, dengan keluarganya. Ini pun antara satu kejahilan. Berbangga dengan ahli keluarga, berbangga dengan nasab keturunan, ini merupakan satu kejahilan. Kerana apa? Kerana kita tidak ada apa-apa campur tangan untuk memilih siapa yang menjadi ibu dan ayah kita, siapa yang menjadi datuk nenek kita, kita daripada jalur mana dan sebagainya. Itu bukan hak milik kita untuk pilih, bahkan ianya satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu, tak boleh, tak sesuai, tak layak untuk kita berbangga atas satu perkara yang kita tidak ada campur tangan di dalamnya. Bahkan ianya merupakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, orang yang takabur ini adalah orang yang jahil. Dia orang yang kurang ilmunya, bahkan orang yang tak ada ilmu, kerana dia berbangga dengan ilmu yang mana ini pemberian daripada Allah, berbangga dengan amalan, pemberian daripada Allah, berbangga dengan nasab, pilihan Allah, berbangga dengan harta, yakni amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sepatutnya redha ke atas dirinya untuk berbangga, untuk hidup di atas muka bumi ini dalam kejahilan. Kemudian kita dah sebutkan definisi orang yang jahil dan apa sebab seseorang itu menjadi definisi takabur dan apa sebab orang menjadi takabur. Kebiasaannya takabur disebabkan perkara-perkara yang diberikan Allah kepada dia. Dan apakah khuturah, apakah bahaya seseorang itu mempunyai sifat takabur? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa al-izzatu ridai wal kibriya'u izari. Kemuliaan dan keagungan ini merupakan pakaianku. Faman naza'ani fi ahadihima, barang siapa yang cuba merebut, cuba memakai daripada pakaianku, iaitu bersifat berbangga diri dan merasa diri dimulia daripada orang lain, maka aku akan hancurkan dia. Wala ubali, dan aku tak kisah apa yang akan terjadi kepada dia. Dan tidak ada keburukan, tak ada perkara yang lebih bahaya daripada seseorang itu bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala kerana ingin merebut daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana seakan-akan dia
mendakwa sesuatu perkara yang bukan dia punya, iaitu kemuliaan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia mendakwa bahawa dia mempunyai kemuliaan. Keagungan, kibar itu hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi dia ingin rebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu merupakan satu kejahilan dan satu permusuhan yang sangat berbahaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebutkan di dalam salat Allahu Akbar, akan tetapi dalam hati kita ada takabur. Kita menyebutkan bahawa Allah itu Maha Esa, Maha Agung, Maha Besar, akan tetapi kita rasa diri kita besar. Disebabkan itu, para ulama mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat jalalah, sifat-sifat keagungan. Walillah sifat kamaliyah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Walillah sifat jamaliyah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat yang indah. Sifat agung, sifat sempurna, dan sifat yang indah. Dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kibriya, takabbur. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kibr, dan selayaknya Allah untuk mempunyai sifat tersebut. Jadi opposite, berlawanan daripada sifat takabur itu apa? Adalah tawaduk, merendah diri. Maka apabila Allah mempunyai sifat al-kibr, kita perlu untuk bersifat dengan sifat at-tawaduk. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kemuliaan, al-izzah, maka kita perlu untuk bersifat dengan sifat yang sebaliknya, iaitu sifat tazallul, menghina, merendahkan diri kita di hadapan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kaya, maka kita perlu bersifat dengan sifat al-iftiqar, sifat memerlukan akan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak merasakan. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu maha kaya dan kamu itu sangat fakir, sangat memerlukan kepada pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat maha qudrah, berkemampuan, berkuasa. Dan kita perlu bersifat dengan sifat ajiz, merasakan kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa perkara melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat dalam diri hambanya berakhlak dengan akhlak yang selayaknya bagi seorang hamba itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan rida dengan hamba tersebut. Iaitu Allah mempunyai sifat keagungan, keperkasaan, maka hamba tersebut bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat agung Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka Allah akan rida. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai sifat jamaliyah, sifat yang indah, yang mana kita dituntut untuk bersifat dengan sifat-sifat yang indah tersebut daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sifat-sifat indah Allah Subhanahu Wa Taala? Allah bersifat rahim, maha pengasih, maha penyayang. Maka hendaklah kita menjadi seorang yang rahim, pengasih dan penyayang. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat karim, pemurah, dermawan. Maka hendaklah kita bersifat dengan sifat pemurah dan sifat dermawan. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat al-afu, pemaaf. Maka hendaklah kita bersifat dengan sifat tersebut, iaitu memaafkan orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat halim, bersopan santun, lembut. Maka hendaklah kita juga bersopan santun dan berlembut. Hadhihi sifat yajibu yuhibbullah minka an taqtadi bihi fiha. Dan ini merupakan sifat-sifat, yakni sifat-sifat yang cantik, yang indah ini Allah suka untuk kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut, dan Allah ridha dengan kita apabila kita cuba untuk mensifati daripada sifat-sifat Allah yang maha indah ini. Wa hunaka sifatun kamaliyah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat yang sempurna. Kita sebutkan tadi jalaliyah, iaitu yang maha agung. Yang kedua jamaliyah, yang indah. Yang ketiga ini merupakan sifat kamaliyah, kesempurnaan. Apa yang maksud dengan kesempurnaan ini? Yang dimaksudkan dengan sifat sempurna ini adalah apabila Allah Subhanahu Wa Taala melihat hambanya itu telah sempurna dalam bersifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat keagungan tadi, jalaliyah,
dan kita telah sempurna dalam mengikuti daripada sifat-sifat yang indah, sifat jamaliyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan sifat kesempurnaan kepada kita daripada kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Sebagai contoh, kita tahu kita lemah, kita merasakan diri kita lemah, tak mampu untuk melakukan apa-apa perkara, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kudrah daripada kudrahnya kepada hamba-Nya. Apabila seseorang hamba merasakan dirinya dhaif, tak mampu untuk melakukan apa-apa, maka akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Apabila dia merasakan diri dia ni orang yang tidak berilmu, merasakan dirinya seorang yang jahil, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu dan hikmah kepada hamba-hamba yang merasakan dia sangat memerlukan daripada ilmu dan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma, kami mengajarkan kepadanya, iaitu disebutkan ataupun dirujuk kepada Khidir alaihi salam. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengajarkan daripada ilmu direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan sifat-sifat kamaliyah, kesempurnaan ini kepada seorang hamba? Apabila dia telah menyifati daripada sifat-sifat yang selayaknya dia sifati, iaitu sifat-sifat jalaliyah, sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Allah, dia sifat dengan sifat yang berlawanan dengan sifat tersebut. Adapun sifat jamaliyah, sifat-sifat yang indah, maka dia bersifat dengan sifat-sifat yang indah, maka penghujungnya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut daripada sifat kamaliyahnya Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan. La ilaha illallah. Naam. Maka yang kita sebutkan tadi tentang bahaya seseorang itu bersifat dengan sifat takabur. Kerana apa? Kerana ianya akan merosakkan akidah seseorang, akan merosakkan keadaan dia bersama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerosakan yang akan dilakukan ke atas umat, ini pun merupakan problem, iaitu takabur itu merosakkan keadaan seseorang itu bersama Allah Subhanahu wa taala, kerana dia ingin berebut dengan sifat Allah, yang mana kerana dia berebut dengan sifat Allah, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia bersifat takabur kepada manusia yang berada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan kerosakan ke atas makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekelilingnya. Dan orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala perlulah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala perlulah cuba untuk mendatangkan manfaat yang sebanyak mungkin kepada orang yang berada di sekelilingnya. Disebabkan itu, ahabbul khalqi ilallah anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita nak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mendatangkan manfaat kepada orang lain. Bahkan dikatakan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, tapi dalam masa 10 tahun ini yang berkhidmat banyak kepada aku adalah Rasulullah dan bukan aku kepada Rasulullah. Iaitu betapa banyaknya manfaat Rasulullah kepada orang yang berada di sekelilingnya, berapa banyak hak yang Rasulullah tunaikan kepada orang-orang yang di sekelilingnya, hatta rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hatta kepada orang-orang kafir, rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun manfaat yang diberikan Nabi hatta kepada orang-orang yang memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sekali-kali kita redha untuk menjadi orang-orang yang merosakkan dunia ini ataupun merosakkan orang-orang yang berada di sekeliling kita dengan sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadi khalifah, telah menjadi khalifah di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Naam. Dan apa yang dimaksudkan dengan sifat takabur ini akan merosakkan muka bumi ini? Maksudnya adalah kebanyakan kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ini permulaannya adalah takabur. Setiap peperangan yang kita lihat yang berlaku di atas muka bumi ini, setiap kehancuran yang berlaku di atas muka bumi ini, daripada dihancurkan disebabkan peperangan, terhancurnya civilization ataupun Allahumma salli ala Muhammad, civilization hancur, ataupun tamadun-tamadun hancur disebabkan peperangan yang berlaku di atas muka bumi, ikhtilas, corruption yang berlaku, pencurian dan sebagainya, rasuah, qati'atur rahim,
perpecahan di antara ahli keluarga, wal baghdha, kebencian antara satu dengan yang lain, yang satu berpaling dengan yang lain. Permulaan masalah ini adalah disebabkan takabur yang ada di dalam diri seseorang. Membenarkan sifat takabur itu membesar dalam diri seseorang sehingga lama kelamaan ianya merosakkan dunia ini. Awalnya apa? Awalnya adalah sifat takabur. Jadi apabila kita membahaskan tentang bab takabur ataupun kibir ini, ia pada hakikatnya adalah membahaskan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di atas muka bumi ini. La ilaha illallah. Jadi untuk nak selesaikan masalah yang berlaku di atas muka bumi ini bukan dengan kita berbangga, kita tunjuk kita ni hebat, kita ni sebagai ustaz, sebagai orang alim, sebagai mufakir yang boleh untuk menyelesaikan masalah di atas muka bumi ini. Akan tetapi mulanya di mana? Mulanya adalah dengan kita mengajak manusia untuk kembali introspeksi daripada dirinya, daripada hatinya, untuk menyelesaikan masalah-masalah hati yang ada dalam dirinya. Maka lama kelamaan apabila hati ini dibersihkan, dirawati dan diubati, barulah ianya slowly, perlahan-lahan akan menyelesaikan masalah yang berada di luar sana. La ilaha illallah. Jadi kita dah tahu apa problem yang akan berlaku kalau seseorang itu membiarkan sifat takabur itu membiak di dalam hatinya. Satu, masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan dihancurkan oleh Allah. Yang kedua, masalah dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dia akan merosakkan, mendatangkan kerosakan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana nak mengubatinya? Nah, jadi apakah treatmentnya? Treatmentnya ada dua. Penyelesaiannya ada dua. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua dengan amalan. Adapun ilmu adalah bagaimana untuk kita mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal akan penciptanya. Hendaklah kita memikirkan tentang kejadian kita, hendaklah kita membaca tentang asal usul kejadian kita, dan juga kita mencari bagaimana untuk nak mengenal diri ini dengan duduk bersama orang-orang saleh, sehingga dengan kita duduk bersama orang-orang saleh kita akan kenal hakikat diri kita sendiri. Seperti yang disebutkan tadi oleh Imam Haddad dalam kitabnya, Bidayatuka nutfatun madhirah. Permulaan kita itu merupakan air seni yang hina. Daripada air yang hina itu, daripada air yang kotor itu, kita menjadi seorang manusia dengan kudratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhirnya kita akan menjadi bangkai yang busuk, waliyadzubillah taala, yang akan dimakan oleh ulat-ulat. Adapun di antara kedua keadaan ini, daripada air yang hina menjadi bangkai yang akan merosak, di antara kedua marhalah, antara dua keadaan ini, kita membawa di dalam perut kita ini akan kotoran-kotoran yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diperlihatkan Allah kepada orang lain, kotoran yang ada dalam tubuh badan kita, tidak ada orang yang akan mendekati kita, waliyadzubillah. Maka itulah hakikat manusia, mengetahui, mengenal akan hakikat kejadiannya, dari mana permulaannya, di mana penghujungnya. Kita mengetahui bahawa kita ini lemah. Kelemahan kita ini, bila kita sangat lapar, kita akan jatuh pingsan. Kelemahan kita ini, apabila kita terlampau penat, kita akan terlelap. Itu kelemahan manusia, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinah wala naum. Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak tersengguk, tidak mengantuk ataupun tidak penat. La ilaha illallah. Sayyidina Ali bin Abi Talib menyebutkan, Sayyidina Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin menyebutkan, ajibtu liman yatakabbar. Aku merasa kagum dengan orang yang berbangga diri, sedangkan dia itu seorang makhluk yang lemah. Tuntinuhu al-araqah, iaitu peluhnya akan menyebabkan dia tidak mampu untuk tahan bau dirinya sendiri. Iaitu peluh diri dia sendiri menyebabkan dia tidak mampu dengan tubuh badan dia sendiri. Iaitu bila dia berpeluh, keluar bau, dia sendiri tak tahan dengan bau dirinya. Menunjukkan kelemahan manusia. Wa taqtuluhu syarqah, dan air yang dia minum itu terkadang waliyadzubillah boleh menyebabkan dia mati. Iaitu bila tersedak air, tercekik air, boleh menyebabkan dia meninggal dunia, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Wa tariquhu baqah, dan bed bugs, apa dalam bahasa Melayu, macam ulat kutu yang biasanya gigit kat badan, masuk dalam, dia sembunyi dekat tempat tidur ataupun dekat baju dan sebagainya. Ia akan menyebabkan manusia tak boleh nak tidur malam, hanya kerana baqah tersebut.
la ilaha illallah, lakin quwwatuk an ta'ti ila al-iltija ila Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kelemahan manusia, yang mana manusia itu hanya menjadi kuat dengan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mengaku kehambaan, kehinaan, kelemahan, kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengetahui hakikat kita di atas muka bumi ini, kelemahan kita, kekurangan kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengetahuan ini akan kelemahan, kekurangan kita ini apabila dia telah mantap, teguh di dalam fikiran kita, maka ianya akan menjadi satu keadaan dalam diri kita. Seperti mana juga takabur tadi, mulanya dalam hati, kemudian dia akan jadi interaksi bersama manusia. Dia berinteraksi dengan perasaan yang ada dalam dirinya. Jadi bila dia merasakan dirinya itu tidak ada benda, maka interaksinya dengan orang lain pun seperti tak ada benda. Dia merasa dirinya tak ada benda, jadi dia tidak akan terasa apabila orang tidak menghormatinya. Dia tidak akan terasa kalau orang yakni tidak memberikan haknya. Kerana apa? Kerana dia merasakan dirinya tidak ada benda. Tahawal ila hal fik yahtaj bi janibi ila amal. Naam. Jadi kita dah tahu hakikat diri kita, dan kemudian kita berinteraksi juga sesuai dengan apa yang kita rasakan tentang diri kita itu, tentang hakikat diri kita. Dan kemudian ini daripada sudut ilmu. Adapun daripada sudut amal, perlu untuk kita tambahkan ataupun melakukan amalan-amalan untuk menambah daripada sifat tawaduk yang mungkin telah sedia ada, ataupun kalau tak ada, perlu untuk kita usahakan agar supaya sifat tawaduk, sifat merendah diri itu datang dalam diri kita. Antara perkara yang boleh mendatangkan sifat tawaduk adalah setiap kali kita berjumpa dengan orang, sama ada yang kita kenal ataupun kita tidak kenal, kita mulakan dengan memberi salam. Sebab kadang-kadang berat kan nak bagi salam dan nak mulakan salam kepada orang lain, kepada orang yang tidak kita kenali, ataupun hatta dengan orang yang kita kenali tapi kita rasa macam kita ni lebih tua, kita ni lebih berilmu, kita ni lebih layak untuk didatangi rather than kita mendatangi orang lain. Maka sama ada orang tua ke, orang muda ke, kawan kita ataupun orang yang berselisih faham dengan kita, kita yang mulakan. Dengan kita mulakan memberi salam, dengan kita memulakan dengan bersalaman dengan orang tersebut, ianya akan menekan daripada nafsu ini, daripada sifat-sifat angkuh, sifat-sifat bangga diri. La tuti' khawatir nafsak ya muridallah. Jangan pula kita layankan fikiran kita, patutnya setiap kali aku je bagi salam kat dia, setiap kali aku je yang mulakan, setiap kali aku je yang tanya khabar. Jangan sampai kita tertipu dan diketawakan oleh nafsu kita. Ada juga yang fikir disebutkan dalam riwayat takabur, bersifat angkuh kepada orang yang angkuh itu adalah sedekah. Itu kita tinggalkan satu tempat. Sekarang ni kita nak perbaiki diri kita, kita nak keluarkan sifat kibar dalam hati kita ini, maka kita lakukan perkara-perkara yang dapat menghilangkan sifat takabur itu. Kita beri salam kepada orang yang kita kenal dan juga kepada orang yang tidak kita kenal, dan ini merupakan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih tawaduk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah didahului. Yakni sahabat-sahabat menceritakan diorang cuba untuk mendahului Rasulullah dalam memberi salam tapi sentiasa gagal. Iaitu Rasulullah orang yang pertama yang akan beri salam kepada orang lain, dan tak ada orang lain yang mampu untuk memberi salam lebih awal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu daripada amalan yang boleh kita lakukan untuk mendatangkan, untuk menghapuskan, untuk mengubati daripada sifat kibr. Dan juga antara amalan yang lain yang boleh kita lakukan untuk menghapuskan rasa bangga diri, rasa angkuh dalam diri ini adalah apabila kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan sifat rendah diri. Apa dia? Seperti kalau kita masuk masjid, nampak ada kotoran-kotoran, kita cuba untuk membersihkan daripada kawasan masjid tersebut. Disebutkan seorang syekh, seorang alim yang telah meninggal dunia, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, seorang ahli tafsir yang sangat famous di zamannya, orang yang banyak masuk TV dan sebagainya, orang yang dikenali oleh pemimpin-pemimpin dan sebagainya, min akabir, seorang alim yang dihormati bukan hanya di Mesir, bahkan di serata dunia, orang yang tinggi ilmunya, tawaduk, dan sangat mengambil berat tentang perihal hati. Maka sebahagian daripada orang-orang yang rapat dengannya mengatakan bahawa terkadang bila diorang cari di mana Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini, maka mereka akan mendapati bahawa Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ini akan berada di dalam masjid
lock diri dia di dalam bilik air masjid, membersihkan masjid di waktu-waktu yang mana beliau ada kelapangan. Untuk apa? Untuk membersihkan hatinya. Baitul Khala fil masjid. Dia membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam tandas-tandas di masjid. Apabila ditanyakan, wahai Syekh, kenapa engkau melakukan perkara tersebut? Dia kata, aku takut diri aku ni dipenuhi dengan sifat takabur. Yang ini orang mengatakan, Masya Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi masuk dalam TV, dekat dengan orang-orang pembesar-pembesar, mempunyai banyak orang yang membantu khadam dia dan sebagainya, maka aku takut aku akan sesat, aku akan lalai dengan perkara-perkara dunia dan aku tertipu dengan syaitan. Ini orang yang tahu betapa bahayanya takabur ini apabila masuk dalam hati, dan mereka tidak membiarkan, walaupun telah berumur, yakni ilmunya telah tinggi, amalannya pun telah banyak, Masya Allah, akan tetapi tidak membiarkan sifat takabur itu untuk masuk, untuk berada dalam diri mereka, sehingga mereka cuba untuk membersihkan hati mereka itu. Apabila ada datang sedikit pun rasa takabur itu, mereka terus cuba untuk membersihkannya. La ilaha illallah. Naam. Maka orang-orang yang waliyadzubillah mempunyai sifat takabur ini, kadang-kadang mereka rasa susah untuk membasuh daripada kotoran-kotoran seperti mana yang disebutkan. Ya, ini nak masuk masjid untuk nak basuhkan kotoran. Dia rasakan biarlah, dah ada orang yang ditugaskan untuk basuh tandas dan sebagainya. Dah ada orang yang ditugaskan untuk buangkan sampah dan sebagainya, maka dia rasa kenapa dia nak kotorkan diri dia. Itu kadang-kadang merupakan satu tanda seseorang itu mempunyai penyakit hati. Kita sebutkan tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala, seorang yang mempunyai hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang hidup di zamannya Rasulullah, akan tetapi tidak sempat bertemu dengan Rasulullah kerana dia berkhidmat kepada ibunya. Ala kulli hal, satu hari dia sedang mengumpul daripada makanan-makanan berdekatan dengan kawasan pembuangan sampah. Dia cari makanan-makanan yang boleh makan, kemudian dia bersihkan makanan-makanan yang masih lagi boleh dimakan daripada kawasan itu, kemudian diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan daripada makanan, maka diberikan. Kemudian dia doa, Allahumma la tu'akhidni biman bata ja'i'an min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, janganlah engkau mengazab aku, jangan engkau menghukum aku kerana membiarkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidur dalam keadaan lapar. Jadi kita yang mungkin ada kelebihan makanan, mungkin ada kelebihan wang, mungkin ada kelebihan daripada harta dunia ini, kalau boleh kita cari orang-orang yang kita kenal. Kalau kita tahu dia tak ada makanan dan sebagainya, kurang daripada makanan, kita cuba jangan sampai kita tahu ada orang tidur dalam keadaan lapar dan kita tidur dalam keadaan kenyang. La ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis, la yu'min man wajaruhu bata syafa'an. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia tidur dalam keadaan kenyang dan dia biarkan jirannya dalam keadaan lapar sedangkan dia mengetahuinya. Naam. La ilaha illallah. Ini orang yang tak ada duit. Hadza makanan induh mal wala ta'am. Ni orang yang tak ada duit dan tak ada makanan, bahkan dia kutip makanan-makanan yang masih lagi boleh dimakan, dibersihkan, kemudian diberikan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang fuqara. Kita kalau ada kelebihan, maka kita cuba untuk memberikan kepada orang-orang susah. Wa dhata yawmin nabahal kilab 'ala al-madhbalah. Satu hari Sayyidina Uwais Al-Qarni ni dia berada di kawasan pembuangan sampah, maka anjing itu menggonggong, seakan-akan tak nak membenarkan Sayyidina Uwais Al-Qarni mendekati tempat tersebut. Maka Sayyidina Uwais mengatakan, ya kilab, ya hadha, wahai anjing. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni walaupun mempunyai darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bercakap dengan anjing tersebut. Dia kata apa? La tu'dhini wa la u'dhik. Jangan engkau menyakiti aku dan aku pun tak akan menyakiti kamu. Akhudh mimma yalini wa ta'khudh mimma yalik. Aku akan ambil apa yang berdekatan dengan aku, kamu ambil apa yang berdekatan dengan kamu. Kemudian beliau mengatakan hakikat satu perkara yang sangat penting. Dia kata, kalau aku ini dapat lepas daripada titian sirat,
dan kemudian aku diizinkan untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka aku akan menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Adapun kalau aku terjatuh waliyazbillah daripada titian sirat dan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka Uwais mengatakan kepada anjing tersebut, fa anta khairun minni, kamu adalah lebih baik daripada aku. Maka inilah hakikat manusia, yakni seorang yang lemah, yang hina, bermula dengan air yang hina, air yang kotor, pengakhirannya akan dimakan, tubuh badannya akan rosak di dalam kubur. Maka tidak ada perlu untuk dibanggakan daripada pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Naam, kita tahu bahawa anjing itu akan berubah menjadi tanah pada hari kiamat nanti, akan tetapi kalau seseorang itu waliyazbillah dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apakah manfaat menjadi seorang manusia tapi kalau akan diazab di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam, mungkin setengah orang akan kata, kenapa bawa cerita-cerita tentang kotoran-kotoran dalam dekat pembuangan sampah dan sebagainya, cerita orang-orang saleh mendekati tempat pembuangan sampah. Ya, ini kita nak ceritakan bukan tentang sampah, akan tetapi kita nak ceritakan cara-cara untuk, antara cara-cara untuk membersihkan hati agar supaya sifat takabur yang sangat berbahaya itu dapat keluar daripada hati kita. La ilaha illallah. Dan antara juga amalan-amalan yang perlu untuk kita lakukan, kalau kita ni, kita tahu kita mempunyai sifat takabur, bagaimana kita dapat membantu, memberikan perkhidmatan, memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mungkin di dalam kawasan kita itu ada orang-orang anak-anak yatim, ada orang-orang yang susah, orang-orang yang fakir, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak mampu untuk bergerak dan sebagainya. Kalau boleh, kalau mampu, kita berkhidmat kepada mereka, tolong mereka, basuhkan pakaian mereka dan sebagainya. Tolong mereka dalam keperluan harian, kerana melakukan perkara-perkara ini akan membantu untuk memecahkan sifat takabur yang sudah mengeras di dalam hati kita. La ilaha illallah. Ini bukan satu perkara yang senang, akan tetapi dengan melakukan perkara yang susah ini akan menjamin kebersihan hati, ataupun akan menjamin hati ini akan diubati daripada sifat takabur. Maka yang diperlukan itu adalah ilmu, mengetahui hakikat kita sebagai manusia, dan melakukan amalan-amalan yang membantu untuk menerapkan sifat tawaduk, sifat menghina diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama ilmu dan amal ini perlu ada perkara yang ketiga, iaitu sentiasa memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar sentiasa hati ini dipenuhi dengan zikir dan dipenuhi dengan sifat-sifat yang mulia. Antaranya, Allahumma hdina li ahsanil a'mali wal akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Antaranya, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati, ya Allah, jadikanlah dalaman aku ini lebih baik daripada luaranku, waja'al alaniyati salihah, dan jadikanlah luaranku ini adalah yang salih, yang baik-baik. Begitu juga setiap kali kita melihat daripada cermin, doanya Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, ya Allah, seperti mana engkau telah perbaiki daripada rupa paras luaranku, ya Allah, perbaikilah rupa paras dalamanku, iaitu akhlak-akhlakku. Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Nabi telah mengajarkan perkara-perkara ini, dan kita sering merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri tahu, balil insanu ala nafsihi basira. Kita tahu apa kelemahan kita. Kita ada sifat takabur, kita ada sifat riak, kita ada sifat bangga diri, kita ada sifat angkuh dan sebagainya. Maka perkara-perkara yang kita ketahui itu dalam hati kita, itu yang perlu kita doa, mohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibersihkan daripada sifat-sifat tersebut. Dan kita berada di bulan Maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan waktu yang terbaik untuk kita mula meneladani daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat, seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa, ataupun aktsaruhum alayya salatan. Orang yang akan dekat ataupun orang yang baik akhlaknya adalah orang yang banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi dekat dengan Rasulullah di hari akhirat nanti. Maka dengan memperbanyakkan selawat akan mendapat akhlak yang baik, dan juga dengan memperbanyakkan selawat juga akan mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La ilaha illallah. Naam. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita ini daripada sekecil-kecil
takabur ataupun kibr, dan juga daripada sebesar-besarnya. Hatta yang kecil, hatta daripada kesan-kesan takabur pun kita tidak nak ianya berbaki di dalam hati tersebut. Kerana apabila untuk mendapatkan akhlak yang mulia, hendaklah akhlak-akhlak ataupun sifat-sifat yang buruk itu dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan akhlak yang baik. Tak mungkin akhlak yang baik itu dapat ditanam di dalam hati seseorang sebelum dikeluarkan daripada sifat-sifat yang buruk daripada hati. Maka kita memohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh-penuhnya, dengan keberkatan dan kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedatangan bulan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat ataupun title hamba ini merupakan title yang paling mulia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, refer kepada Rasulullah itu sebagai abd. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi, hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Rasulullah itu dengan laqab hamba, kerana itu merupakan darjat yang tertinggi. Dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala agar sentiasa menjadikan hati kita ini sentiasa pecah, merasa rendah, merasa sering kekurangan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka pintu makrifah, membuka pintu pengenalan terhadap diri kita sendiri, sehingga dengan kita mengenal diri sendiri, insya-Allah kita akan dapat sampai untuk mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر رب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.